Ya, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan kali ini kita bersama dalam segmen Biro Kawalan Narkotik di mana kita ni akan membicarakan tentang peranan unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah bersama dengan tetamu kita yang sudah berada di hujung talian ni sebenarnya bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Rozaini bin Haji Abdul Manaf, Pegawai Pelajaran. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa selamat khabar? pagi. Ya. Apa khabar Tuan pada pagi ini? Selamat pagi tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, pada pagi ini seperti yang telah pun kami beritakan ataupun telah kami nyatakan bersama dengan penonton kami, penonton kita lah bersama, di mana pada pagi ini kita bawakan iaitu mengenai dengan peranan unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah Mungkin nanti sebagai mukaddimahnya tuan dapat mengongsikan insya-Allah mengenai dengan tajuk yang akan kita bentangkan ini. Jadi untuk pendahuluannya sebagai mukaddimahnya, silakan tuan. Kami berikan peluang untuk perkenalkan diri dulu mengenai dengan tajuk kita ini. Silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Televisi Brunei kerana menjemput saya untuk menerangkan antara program At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah. Saya adalah antara tenaga pengajar yang ditempatkan dari Jabatan Pengajian Islam bertugas di Pusat Al-Islah Kementerian Agama khusus untuk bahagian kerohanian keagamaan. Baik, alhamdulillah, terima kasih di atas pengenalannya. Dan tuan, ingin kami tanyakan apakah peranan fungsi unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah ini? Silakan. Alhamdulillah, sebelum saya menjawab soalan ini, terlebih dahulu saya ingin menerangkan At-Tarbiyah ini berasal daripada bahasa Arab maksud pendidikan atau pengasuhan. Dari segi istilah, tarbiyah ini adalah cara terbaik dalam berinteraksi dengan manusia secara langsung berupa kata ataupun tidak secara langsung sebagai keteladanan ataupun sebagai role model. Jadinya mengenai dengan peranan ini ialah proses perubahan dalam diri manusia itu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Berbalik kepada soalan tadi itu, peranan si unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah. Sebagaimana kita ketahui, Pusat Al-Islah adalah untuk penempatan pemulihan. Jadinya peranan adalah untuk membuat penilaian pengetahuan agama Islam ke atas setiap residen yang dimasukkan ke Pusat Al-Islah. Yang kedua, memberi bimbingan asas dalam pelajaran Al-Quran melalui kaedah Iqra, dan dilanjutkan dengan pelajaran Al-Quran ini adalah residen itu ada berkebolehan. Kemudian peranan yang ketiga, bimbingan asas perduaan melalui pelajaran toharah, iaitu seperti bab wudu, mandi, dan fardu kifayah iaitu pengurusan jenazah. Itu peranan yang ketiga. Dan peranan yang keempat ialah membimbing asas pelajaran tauhid, tasawuf, munakahat, jenayat, kerana yang semua ini adalah menjurus kepada fitrah manusia dalam mendalami agama Islam. Inilah salah satu peranan-peranan fungsi At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah. Ya, telah pun kita ketahui tadi mengenai dengan peranan dan fungsi Pusat At-Tarbiyah, unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah ini, dan tadi juga mempelajari tadi apa tarbiyah itu dalam bahasa Arab. Baiklah, seterusnya seperti yang kita tahu ni, kalau dalam pengajaran dan pembelajaran ini selalunya ada kurikulum yang terperinci, yang tertentu, yang ingin kita ni pelajari dan ingin kita ni ajar kepada semua pelajar yang mengikuti. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan kurikulum yang disediakan oleh unit At-Tarbiyah. Terima kasih. Mengenai dengan kurikulum, belum saya menerangkan. Sebagaimana pun kita ketahui,
kemasukan residen-residen di pusat Al-Islah ini, di antara mereka kami tidak mengetahui lah latar belakang pendidikan mereka ini kerana mereka yang berbeza-beza. Jadinya kurikulum unit At-Tarbiyah telah disedia, dipantau melalui unit perhubungan komuniti dan kami tenaga pengajar pusat Al-Islah. Kemudian kurikulum ini diambil daripada buku At-Taqwa pusat Al-Islah. Disebabkan kemasukan itu, buku At-Taqwa ini sebenarnya sebelum ini belum lagi dicetak. Jadi untuk menyelaraskan, untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran residen di sana, pada tahun 2017 buku ini telah dibuat dan ia dirujuk daripada kitab Zainul Talib dan kitab cetakan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Ahlul Agama dan juga daripada buku-buku catatan cetakan daripada luar negeri. Jadinya dengan adanya buku ini memudahkan residen membuat rujukan dan memudahkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di pusat Al-Islah. Kerana buku ini ia untuk pendidikan keagamaan dan kerohanian yang mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah kalian mengenai dengan kurikulum pusat Al-Islah. Kemudian isi tulisan kandungan daripada buku tadi itu ialah antaranya ialah dalam bab taharah, bab solah, kemudian bab tauhid, pelajaran tasawuf, munakahat dan jenayat. Inilah antara kurikulum untuk proses pengajaran pembelajaran yang kami untuk residen-residen di pusat Al-Islah. Selain daripada kandungan kurikulum pelajaran tersebut, amalan zikir dan selawat juga kami ajarkanlah kepada residen-residen ini supaya untuk amalan isdiah seharian di sana, kemudian dipraktikkan amalan-amalan zikir dan selawat ini selepas solat sunat duha. Inilah kurikulum yang dijalankan, yang digunakan pakai di pusat Al-Islah. Ya, baik. Dan berikutnya, Tuan, kita ingin mengetahui setiap proses pengajaran dan juga pembelajarannya perlu menjalani penilaian untuk mengukur itu tahap pencapaian. Jadi kita ingin mengetahui bagaimanakah penilaian dibuat ke atas residen di pusat Al-Islah ini. Silakan. Okey, terima kasih. Setiap residen yang memasuki pusat Al-Islah ini, mereka ini akan melalui 4 fasa. Di pusat Al-Islah dipanggil 4 fasa, iaitu fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga dan fasa keempat. Di setiap fasa ini, setiap residen akan menjawab soalan yang bertulis. Kemudian diberi tasmid hafalan surah daripada juzuk 30 dan tasmid hafalan doa. Ini setiap residen. Mengenai dengan penilaian fasa ini, setiap residen akan melalui 6 bulan, 5 ke 6 bulan, iaitu di fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Apabila saja residen masuk fasa pertama, dia akan melalui 5 ke atau ke 6 bulan. Di fasa pertama inilah mereka diberi soalan tertulis. Kemudian hafalan surah yang diberi ini diambil daripada juzuk 30. Mereka ini akan menghafal sebanyak 5 buah surah. Dan hafalan doa, iaitu khusus pada doa selamat. Ini fasa pertama. Kemudian penilaian ke fasa kedua,
Presiden menjawab soalan juga, diberi soalan tertulis. Kemudian hafalan surah juga diambil daripada juzuk 30, dan akan ditingkatkan lagi sebanyak 10 surah, dan menghafal doa seterusnya, itu masih lagi pada doa selamat di pasal kedua. Kemudian pasal ketiga sama juga, apabila residen naik ke pasal ketiga, dia akan menjawab soalan bertulis, menghafal surah. Dalam hafalan surah ini akan ditambah kepada menjadi 15 surah, dan terus menghafal, melancarkan lagi kepada doa selamat. Ini apabila residen itu ke pasal 3. Dan pasal keempat ini secara bahasa yang akhir sekali di Pusat Al-Islah, residen akan dinilai juga balik. Pasal 4 ini iaitu hafalan surah juga akan sebanyak 15 surah juga akan diulang balik oleh presiden tersebut, dan menghafal doa selamat, dan ada doa khusus untuk hafalan. Inilah pembelajaran dilalui residen selama 4 pasal itu, dan cara-cara menjalani penilaian untuk melihat macam mana perkembangannya dalam pelajaran dan pembelajaran agama Islam. Jika di dalam penilaian ini kiranya ada di antara residen ini dia dapat, ia akan ditahan di pasal tersebut, dan akan dibuat penilaian sekali lagi untuk di bulan seterusnya. Alhamdulillah. Inilah proses penilaian yang sekurang-kurangnya dari apa yang Tuan sampaikan tadi, dapat Ketani sebagai orang awam tahu rupanya di Pusat Al-Islah ini bukan saja ada program-program rehabilitasi dan pemulihan mengenai dengan penyalahgunaan dadah, tetapi rupanya ada juga diadakan program pendidikan. Betul. Terutamanya program pendidikan tarbiyah. Untuk sama-sama mereka yang telah pun menyalahgunakan dadah ini dapat integrasi diri mereka di masyarakat, dan insya-Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai akhirnya Tuan, mungkin Tuan boleh menyampaikan kesimpulan bagi topik kita pada hari ini. Alhamdulillah, kami daripada Pusat Al-Islah, bagian Al-Tarbiyah Pusat Al-Islah, berusaha sedaya upaya untuk membantu residen-residen yang masuk ke sana sebagai tanggungjawab dalam pemulihannya. Walaupun macam-macam cabaran disebabkan keramaian residen dan juga disebabkan masa, tapi alhamdulillah segala-galanya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya ingin memetiklah dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Daripada ayat di sana itulah menunjukkan bahawa mencari keridhaan Allah itu adalah bermula pada dari diri sendiri, dan Allah telah memberikan satu jalan usaha, iaitu dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah dengan itu juga, dan daripada kerajaan ke bawah Duli Yang Muhammadiyah Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak kendur-kendur dalam menangani rawatan penyalahgunaan dadah dengan aspek pendekatan kerohanian sejajar dengan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Maka dengan adanya unit di Pusat Al-Tarbiyah, unit Al-Tarbiyah di Pusat Al-Islah ini, residen dapatlah kami bantu untuk mendalami lagi asas-asas ibadah selaku elemen yang terpenting dalam pemulihan mereka. Dan unit inilah yang dipertanggungjawab dalam membangun pendidikan kerunian residen sebagai nilai tambah untuk plan rawatan pemulihan di Pusat Al-Islah. Inilah sasaran utama juga untuk residen ini menjalani rawatan pemulihan.
iaitu menyempurnakan kerohanian akhlak dan penerapan terapi kekeluargaan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah menurut asuhan dan bimbingan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ini dapat kembali semula harapan kepangkuan keluarga dan barangkali itu saya tadi tuan mengenai dengannya. Baik, syukur alhamdulillah ya. Segalanya rasanya jelas ya Hani ya, dengan apa yang telah dikongsikan oleh tetamu kita, dan kami mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Tuan Awang Haji Muhammad Rozaini di atas perkongsiannya. Sedikit sebanyak kita mengetahui ya akan peranan unit At-Tarbiyah di Pusat Al-Islah itu bagi mengisikan segmen Biro Kawalan Narkotik kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Tuan. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi dengan pengisian yang lain pula ya. Jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.